Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami terdiri pada Nur Alia Kisina binti Naiman, Ida Suraya binti Ahmad Syuhaimi, Fatih Izani binti Zainal Amin. The COVID-19 virus spreads mainly between people in close contact with each other. It spreads most easily in crowded settings, closed spaces with poor ventilation, or through prolonged contact with an infected person. This is because, as a person infected with the COVID-19 virus breathes, talks, coughs, or sneezes, liquid particles of various sizes are expelled into the air. Larger particles. Seperti yang kami papar di hadapan tadi, tajuk kami pada hari ini ialah COVID-19, iaitu coronavirus. Sudah banyak berita tentang coronavirus yang kita dengar. Tetapi, tahukah kita apa itu coronavirus? Apa yang boleh kita lakukan untuk memutuskan rangkaian coronavirus? Dan apakah coronavirus daripada sudut Islam? Sebagai seorang Muslim yang cintakan ilmu pengetahuan, kita haruslah rajin mencari ilmu pengetahuan untuk menambah kematangan dan pemikiran kreatif dan kritis. Kita harus banyak bertanya untuk mendapat jawapan. Tanpa membuang masa lagi, mari kita pelajari bersama-sama. Baiklah, pengenalan. COVID-19, Coronavirus Disease 2019 adalah strain baru coronavirus yang sebelum ini belum dikenal pasti. COVID-19 berjangkit melalui titisan pernafasan, batuk dan bersin dan sentuhan pada permukaan yang tercemar atau dicemari virus daripada individu yang telah dijangkiti kepada individu lain. Beijing, kes pertama jangkitan coronavirus didakwa dikenal pasti buat pertama kali di China pada 17 November 2019. Akibat South China Morning Post melaporkan pihak berkuasa China telah mengenal pasti kira-kira 266 individu yang dijangkiti virus tersebut seawal bulan November, beberapa minggu sebelum pengumuman rasmi tentang wabak baru itu dibuat. Data diperoleh akhbar itu mendapati seorang individu berusia 55 tahun dari wilayah Hubei menjadi pesakit pertama disahkan positif COVID-19 kira-kira sebulan sebelum kes jangkitan pandemik tersebut meningkat pada 60 kes pada 20 Disember 2019. Pada masa itu, seorang doktor, Li Wenliang juga cuba untuk memberi amaran kepada rakannya tentang ancaman virus seperti sindrom pernafasan akut teruk SARS, namun didakwa telah dihalang pihak berkuasa. Difahamkan kenyataan rasmi pemerintahan China kepada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO tentang kes pertama jangkitan COVID-19 telah dibuat pada 8 Disember 2019. Pihak berkuasa di Beijing juga tidak mendedahkan virus itu boleh disebarkan antara manusia sehingga 21 Januari tahun 2020. Selain itu, anda dinasihati agar memakai pelitup muka yang berkreatkan perbuatan. Seterusnya, mengekalkan penjarakan sosial. Sentiasa mengekalkan jarak 1 hingga 1.5 meter atau lebih dengan individu yang tidak tergolong sebagai isi rumah anda. Seterusnya, kerap mencuci dan mensanitasikan tangan anda. Walaupun anda memakai sarung tangan, anda perlu peka dengan apa yang anda sentuh dan pegang. Sentiasa mencuci atau mensanitasikan tangan anda meskipun di rumah. Seterusnya, mengelakkan daripada 3S. 3S ini boleh merendahkan risiko anda dijangkiti dan menyebarkan COVID-19. Kawasan yang sesak menyukarkan anda mengekalkan penjarakan sosial. Kawasan yang sempit tanpa penguadaran yang baik cenderung menjadi titik panas penularan COVID-19. Bersosial dengan individu yang tidak golong dengan seisi rumah anda. Seterusnya, ikuti semua garis panduan. Garis panduan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa berkaitan untuk menangani situasi penularan COVID-19 Malaysia adalah bertujuan untuk melindungi diri kita sendiri, malah orang lain juga, termasuklah petugas barisan hadapan kita yang sangat penting walaupun sesetengah daripada kita memerlukan sedikit masa untuk membiasakan diri, tetapi lazimnya garis panduan yang dikeluarkan mudah untuk diikuti. Selain itu, kita juga dinasihatkan agar mendapatkan vaksinasi kerana mendapatkan vaksinasi adalah sangat penting dalam proses membantras COVID-19. Jom dapatkan vaksinasi. Dengan ini, kita berperanan melindungi diri dan orang lain daripada COVID-19 yang sangat mudah dijangkiti.
kita cuma perlu bersikap konsisten melawan COVID-19, bukan sekadar tanggungjawab para doktor atau jururawat maupun anggota polis yang menjaga kesihatan jalan. Ini adalah tanggungjawab kita, tanggungjawab setiap seorang daripada kita. Sentiasa mengamalkan 3 SOP yang paling asas. Akhir sekali, kekal sihat secara fizikal dan mental. Dalam usaha membendung penularan COVID-19, Kerajaan Malaysia telah menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP kepada semua masyarakat memandangkan penguatkuasaan PKP ini mengambil masa hampir 6 bulan, maka kerajaan ini membincangkan kesannya terhadap ekonomi rakyat. Dalam menangani kesan tersebut, pelbagai pihak yang merupakan pemegang taruh di Malaysia seperti kerajaan, termasuk kerajaan negeri, syarikat korporat pertubuhan bukan kerajaan NGO dan individu telah tampil dalam menghulurkan bantuan sumbangan yang menjadi fokus perbincangan dalam kajian ini. Kajian ini memilih beberapa institusi dan individu sebagai contoh dalam menonjolkan peranan mereka. Pemilihan ini dibuat kerana terdapat asas yang terus mengenai mereka berdasarkan carian internet. Kajian ini dapat menyimpulkan bahawa semua pemegang taruh di Malaysia yang terlibat sama-sama mengganding bahu dalam menghulurkan bantuan dan sumbangan kepada mereka yang terjejas dalam tempoh PKP akibat penularan COVID-19. Ini juga antara usaha kerajaan dalam membantu syarikat rakyat ekonomi semasa COVID berlaku. Dalil-dalil syarat berkaitan pencegahan penularan wabak. Di antara ajaran Nabi SAW apabila berhadapan dengan masalah penyakit berjangkit adalah pencegahan. Adalah menjadi tanggungjawab agama setiap individu dan masyarakat untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan mengelakkan diri dari tempat-tempat awam termasuk masjid agar orang yang sihat tidak dijangkiti. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud yang sakit janganlah mendatangi yang sihat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW juga telah memerintahkan mereka yang berada di tempat wabak untuk tidak keluar dari kawasannya. Mereka yang sihat pula diperintahkan untuk tidak memasuki tempat yang terkena wabak. Yang bermaksud apabila kamu mendengarnya wabak di sesuatu tempat, maka janganlah kamu pergi ke situ. Dan apabila ia berlaku di tempat kamu, maka janganlah kamu keluar lari daripadanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka keputusan fatwa, Jawatan Kuasa Fatwa berpendapat bahawa sekiranya penularan virus COVID-19 semakin meluas dan kritikal yang memerlukan penutupan tempat-tempat awam termasuk rumah-rumah ibadat seperti masjid, atau jika perlu dihadkan penyertaan ramai ke tempat-tempat awam seperti masjid, maka ia merupakan suatu situasi darurat. Untuk itu, Jawatan Kuasa Fatwa berpandangan bahawa penutupan masjid di dalam keadaan darurat sedemikian ataupun pergantungan solat berjemaah serta solat Jumaat sepanjang tempoh penutupan tersebut adalah diharuskan. Kesimpulannya, kita sebagai rakyat Malaysia haruslah memberikan kerjasama terhadap kerajaan dengan mengelakkan diri daripada keluar rumah agar dapat mengurangkan wabak penyakit ini. Tambahan pula, Rasulullah SAW ketika berbicara mengenai wabak penyakit menyarankan agar migrasi diberhentikan serta-merta di mana sahaja, dan baginda SAW pernah bersabda dengan maksud, jika kamu mendengar taun atau wabak penyakit di sesuatu tempat, janganlah kamu pergi kepadanya. Jika berlaku di sesuatu tempat sedangkan kamu berada di situ, janganlah kamu keluar daripadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini jelas mengajar kita bahawa Rasulullah SAW juga mengambil pendekatan untuk mencegah penyakit COVID-19 ini ataupun penyakit taun dan tidak berserah 100% kepada Allah SAW kerana usaha manusia itu adalah penzahiran sebagai seorang hamba. Maka di samping kita melaksanakan segala usaha mencegah penularan wabak yang berlaku, kita juga perlu menitik beratkan daya tahan kerohanian serta memperkukuhkan keimanan pada saat-saat yang getir ini dan memperbanyakkan doa dan munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masyarakat Islam harus terus bersatu padu dan memainkan tanggungjawab bersama untuk memelihara keselamatan bersama. Sekian, terima kasih. Ini ialah antara rujukan kami. Mau tahu lebih lanjut tentang COVID-19 di Malaysia? Anda boleh salin link ini.